Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita, di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah dan cerita di sebalik segala berita utama yang kami bawakan kepada anda setiap hari dan sepanjang hari di saluran 501 Astro Awan. Dan beritanya sejak 2-3 hari lepas adalah sudah tentu berkenaan dengan persiapan dan juga sambutan Aidilfitri yang sentiasa disulami dengan berita-berita berkenaan dengan COVID-19 dan bagaimana wabak ini semakin serius, semakin kritikal jika kita tidak melakukan apa-apa boleh menjadi lebih teruk di negara kita. Trendnya masih lagi membimbangkan. Kita lihat secara puratanya normal sekarang untuk kita catatkan lebih 3,000, kemudian 4,000 lebih kes, malah hampir 5,000. Ini trend sejak sebulan yang lepas. Data untuk hari ini masih lagi kita belum perolehi daripada KKM. Mungkin dijangka lebih kurang angka yang sama. Itu apa yang mendominasi berita kita sejak beberapa minggu yang lepas. Tapi kisah di sebalik segala berita itu adalah wajah-wajah yang melalui perkara ini secara langsung, secara terus. Mereka yang dijangkiti dengan wabak COVID-19, mereka ditarik daripada kehidupan asal mereka walaupun pada 1 Syawal untuk ditempatkan di pusat kuarantin. Bagaimana dengan mereka? Mungkin mereka boleh memberikan suara yang lebih menyeluruh, lengkap dan unik untuk kita memberi gambaran sebenar di sebalik segala angka yang kita sering lihat setiap hari. Ini adalah kisah sebenar manusia dan apa yang mereka lalui dan apa yang mungkin kita juga boleh hadapi sekiranya kita tidak berhati-hati. Dan antara yang melalui pengalaman ini sendiri masih lagi sehingga sekarang adalah pekerja kami sendiri. Wakil Astro Awan di Terengganu, Nur Fazlizai Ali, kini ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 atau PKRC di UiTM Chenring di Terengganu. Dan Fazlizai menyertai saya sekarang. Fazlizai, Assalamualaikum. Kesihatan bagaimana sekarang? Terima kasih untuk diberi kewangan. Alhamdulillah sehingga hari ini saya masih lagi sihat dan tiada sebarang simptom ataupun dari bau saya maupun selera makan saya setakat ini masih lagi baik dan seperti biasa, Luqman. Dan Fazlizai juga adalah antara yang saya kira tidak mengalami gejala sebelum keputusan ujian calitan itu keluar positif. Adakah itu betul? Betul. Sehingga daripada awal saya tahu rakan saya disahkan positif COVID-19 dan daripada 6 hari bulan sehingga sekarang saya tidak mengalami sebarang gejala dan begitu juga rakan-rakan sebilik saya yang lain. Itu Fazlizai sekarang berada di dalam PKRC UiTM Chenring, di dalam bilik di situ. Kita mahu membuatkan dan memberikan kefahaman kepada orang ramai. Kita tidak boleh masuk ke PKRC atas secara jelasnya sebab-sebab kesihatan dan keselamatan, juga sebab-sebab privasi sesetengah pesakit yang mungkin tidak kita boleh dedahkan identiti mereka. Tapi cuba bawa masuk kami ke dalam PKRC itu, ceritakan dan kongsikan pengalaman sebagai seorang pesakit COVID-19 yang masih lagi belum dikeluarkan daripada pusat itu, bagaimana hidup di dalam itu? Okey, Lu, jika sebelum ini mungkin saya ataupun rakan-rakan media yang lain banyak berkongsi tentang artikel maupun laporan-laporan berita tentang wabak COVID-19 ini sendiri di mana dengan tahap kepatuhan masyarakat tentang SOP dan sebagainya, Lu. Tapi pada kali ini saya sendiri menjadi mangsa dan saya telah disahkan positif COVID-19 ini pada 12 Mei yang lalu. Dan pastinya bila saya menerima berita berkenaan, Lu, saya rasa itu macam saya terkedu dan saya kehilangan kata seketika itu sebab saya sentiasa mendoakan bila kawan saya disahkan positif, bila dengan keadaan saya yang tidak mengalami sebarang gejala, saya kuat dan confident mengatakan mungkin saya ini negatif. Tapi sebaliknya yang berlaku di mana berita itu saya terima pada petang raya, di mana ketika orang lain sedang sibuk membuat persiapan raya dan sebagainya, namun sebaliknya yang saya alami dan yang lebih menyedihkan, di mana pada malam raya itu kami terpaksa dibawa ke pusat kuarantin ini di mana pihak KKM sendiri mengambil kami di rumah dan saya sendiri kehilangan kata seperti itu, sebab apa yang saya inginkan, saya ingin menyambut hari raya bersama keluarga saya di mana pada tahun lepas mungkin kita dapat beraya kerana COVID-19, tapi pada tahun ini lain yang saya alami kerana saya terpaksa beraya di pusat kuarantin ini bersama rakan-rakan baru saya sendiri, dan untuk mengalami benda ini saya rasa bukanlah perkara yang mudah walaupun mungkin saya sudah dewasa, saya boleh berdikari, tapi bagaimana sebenarnya nasib kanak-kanak yang berusia 2 tahun, ibu bapa yang terpaksa meninggalkan anak-anak mereka di rumah kerana terpaksa menjalani kuarantin di malam raya dan di hari raya bersama ini. Sepatutnya ibu berkenaan berada di rumah untuk menyiapkan juadah atau menjadi penguat semangat di hari raya bersama keluarga. Tapi sebaliknya yang berlaku,
pada raya pada tahun ini tu. Dan itu antara yang ramai terpaksa dilalui, termasuk pelajar-pelajar sekolah, warga emas dan juga penutup-penutup universiti yang ditempatkan di pusat kuarantin Cendering ni, Numan. Petang raya. Bawa kami kembali ke hari itu, Fazli Zai. Bagaimana setelah menerima keputusan positif itu, apa reaksi keluarga yang berada di situ dan selepas itu apa? Ambulans datang untuk ambil ke PKRC atau bagaimana? Okey, saya mengetahui berita ni dalam pukul 12 lebih, 12 tengah hari lebih, dan ketika saya sangat terkejut sebab walaupun sebelum ini saya telah mengambil langkah awal dengan karantin di rumah lepas mengetahui rakan saya ini positif. Sebelum saya diarahkan untuk menjalani swab test pada 9 hari bulan, dan bila saya memaklumkan pada keluarga, hanya satu perkataan yang keluar daripada mak saya sendiri, Numan, iaitu Allah Akbar, apa dah jadi. Sebab saya rasa sebelum ni kami sering membincangkan topik ini, kalau keluar rumah perlu patuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan dan sebagainya. Namun ianya tetap jadi dalam ahli keluarga kita orang sebenarnya, Numan, dan mereka pun sangat terkejut, tapi mereka sentiasa positif dan tidak memandang benda ini adalah, mungkin ini satu ujian untuk kami sekeluarga dan juga rakan-rakan saya. Apa yang membimbangkan saya ketika itu adalah rakan keluarga saya, dan kerana saya mempunyai ibu yang telah dikategorikan warga emas dan juga anak-anak buah yang masih kecil, di mana mereka sering bertandang ke rumah saya untuk berbuka puasa dan sebaliknya. Selain saya risaukan rakan-rakan media lain, kerana sebelum saya disahkan itu banyak assignment yang telah saya pergi dengan function yang besar. Jadi saya sebenarnya kalau ia menyusahkan saya sendiri, saya rasa mungkin tidak mengapa, tapi ia telah menyusahkan ramai orang dulu. Dan dengan kontak-kontak kita yang sebelum ini, itu saya rasa macam perlu, orang ramai perlu mengambil perhatian tentang macam ni. Bila rakan mereka meminta untuk mengambil langkah awal bila disahkan kontak rapat ataupun telah disahkan positif COVID-19, mereka juga perlu memain peranan untuk mengambil langkah awal seperti mengambil kuarantin dan sebagainya. Dan tidak dinafikan bila kita disahkan positif COVID-19 ni, ada rakan-rakan ataupun orang ramai yang menyalahkan kita, tidak menjaga SOP, tidak memaklumkan dan sebagainya. Itu memang tidak dapat walaupun kita tahu dengan keadaan kita sekarang, kita sedang berperang dengan COVID-19, tapi kawan-kawan sepatutnya perlu bagikan sokongan dan bukan memberikan tekanan kepada mereka ketika mereka sedang bergelut dengan ancaman wabak ini. Bercakap berkenaan dengan cerita di sebalik berita ini, antara cerita yang besar di sebalik berita yang Fazli Zai dan rakan-rakan bawakan setiap hari, tapi ini prosesnya, cabarannya, risiko yang kita ambil untuk bawakan berita kepada rakyat Malaysia. Kita dedahkan diri berada di luar untuk bawakan berita, mendedahkan diri kepada risiko walaupun segala SOP kita patuhi, pakai pelitup muka dan sebagainya. Itu petang raya. Kemudian tiba 1 Syawal semalam. Bagaimana 1 Syawal disambut di dalam PKRC bagi pesakit-pesakit yang positif COVID-19? Syahdu dan sedih, itu yang saya dapat gambarkan. Kerana kita menginginkan suasana raya yang meriah sebenarnya, tapi tidak. Sebaliknya, apa yang saya dapat kongsikan di pusat kuarantin ini, kami tetap bangun seperti biasa, tapi kami tidak dibenarkan berkumpul. Dan apa yang saya boleh katakan, saya sangat kagum dan respect dengan petugas-petugas KKM ni. Mereka walaupun telah berperang dengan lama dengan ni, dah setahun lebih kita berperang dengan COVID-19 ni, namun mereka tetap bersemangat. Di mana pagi raya pun mereka menghidangkan kami dengan menu-menu raya seperti rendang, lembang dan sebagainya dulu. Itu bagi menaikkan lagi suasana hari raya walaupun kami berada di pusat kuarantin. Selain juga mereka ni tidak putus-putus memberi kata-kata semangat supaya kita ni sentiasa positif dan sentiasa melawan penyakit ini. Dan itu antara, walaupun mereka ni terpaksa bekerja di hari raya, meninggalkan keluarga dan sebagainya, tapi mereka sanggup meninggalkan itu semua demi memastikan pesakit yang di pusat kuarantin ini mendapat keselesaan, mendapat rawatan yang sepatutnya. Ada ramai ibu bapa ataupun ibu-ibu yang Fazli Zai sebut sebentar tadi berkenaan dengan ibu-ibu yang ada anak kecil di rumah, mereka terpaksa dipisahkan pada hari raya pula tu apabila mereka positif COVID-19. Mungkin Fazli Zai sempat bercakap dengan mereka. Apa antara kisah-kisah mereka yang mereka lalui? Apa yang saya dikongsikan kepada saya, di mana mereka kontak bersama kawan juga sebenarnya, dan bila disahkan itu mereka telah kuarantin di satu rumah, dan bila mereka membuat ujian calitan, 3 beranak ini telah disahkan positif, manakala anak mereka yang berusia 6 tahun dan juga 8 tahun terpaksa ditinggalkan di rumah bersama dengan orang tua mereka, walaupun dah tua tapi terpaksa mengambil alih untuk jaga cucu mereka selepas ibu mereka ini
disahkan positif COVID-19. Dan apa yang saya nampak pada raut wajah budak, kanak-kanak berkenaan lu, memang mereka ingin mengikut ibu mereka dan mereka belum faham apa erti COVID-19, apa bahayanya. Dengan menangisnya mereka, saya rasa sangat susah untuk saya gambarkan perasaan ini sebenarnya, Roman. Bila saya melihat sendiri keadaan macam tu, terasa pisah dengan ibu mereka dan ibu mereka kata ini adalah kali pertama mereka terpaksa berpisah dengan anak mereka. Mungkin dalam tempoh 10 hari. Dan bagaimanakah anak-anak mereka ni, walaupun ada keluarga yang uruskan, tapi naluri sebagai seorang ibu tetap ingin tahu macam mana keadaan anak mereka dan jauh di sebelah hati mereka pasti menginginkan yang terbaik untuk anak mereka ni. Kita tidak boleh membuat liputan di dalam PKRC atas pelbagai sebab yang agak jelas. Jadi kita ingin bawa penonton masuk ke dalam itu, termasuk saya sendiri. Cuba gambarkan situasi di dalam itu dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa infrastruktur yang ada dan sebagainya. Fazli Zai difahamkan ada pusat yang mempunyai bilik 3 ke 4 orang sebilik. Adakah mempunyai ruang legar untuk bersosial, untuk bersenam dan sebagainya? Makan pula bagaimana? Okey, Luqman. Untuk di PKRC Cendering ini, Luqman, kami ditempatkan di dalam sebuah bilik, iaitu 4 orang dalam satu bilik, dan di mana setiap kali kalau di sini jadual kami 3 kali sehari kami akan dibekalkan dengan makanan, di mana pukul 8 pagi untuk makan pagi, pukul 1 tengah hari dan juga pukul 6.30 untuk makan malam, di mana kami akan terpaksa mengambil bekalan makanan ini di ruang lega yang disediakan dengan mengikuti SOP yang ditetapkan. Walaupun di sini mempunyai ruang sebenarnya, tapi kami sering diingatkan agar tidak berkumpul di ruang-ruang yang ada ini, kerana ini merupakan kawasan red zone dan kebanyakannya masing-masing mengambil langkah berhati-hati dengan hanya berada di dalam bilik. Walaupun berada di dalam bilik dengan kuantiti yang tidak ramai, tapi kami sentiasa perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakaian mask dan sebagainya. Begitu juga kalau kita ingin mandi ataupun toilet, kita akan melakukannya secara berperingkat dan tidak boleh untuk ramai-ramai ataupun terlalu bebas di kawasan kuarantin ini. Kerana ini adalah red zone. Jadi fahamkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah PKRC. Jadi walaupun semua dikategorikan sebagai risiko rendah, ada juga dalam tu zon merah, zon kuning dan zon lain. Apa bezanya, Fazli Zai? Okey, biasanya apa yang saya difahamkan di Terengganu ini, kami adalah pusat kuarantin yang tahap risiko yang rendah, iaitu tahap pertama, di mana jika tahap kedua risikonya agak lebih tinggi dan mereka akan memindahkan kami di Hospital Sultanah Norzira ataupun hospital terdekat. Itu bezanya, di mana risiko rendah, risiko sederhana dan risiko yang teruk. Tapi setakat ini apa yang boleh saya katakan dan saya share, boleh dikatakan majoriti pesakit ataupun penghuni yang ditempatkan di pusat kuarantin ini boleh dikatakan walaupun mereka baru kenal, tapi mereka boleh bersembang ataupun kata mesra antara satu sama lain dan bertanya khabar dan berkongsi cerita. Selain itu juga mereka ini orang kata sentiasa positif antara satu sama lain, kerana di dalam kawasan ini hanya kita sahaja, walaupun mereka ni sesama pesakit positif COVID-19, namun mereka tidak bebas untuk bersembang atau sebagainya, kerana mereka bimbang benda ini mungkin akan boleh merebak dengan berbagai varian yang timbul ketika ini, Luqman. Satu lagi topik menarik sebelum kita akhiri, Fazli Zai. Fazli Zai sudah diberikan vaksin 2 dos, bukan? Betul. Tapi kita perlu ingatkan orang ramai bahawa walaupun sudah menerima 2 dos vaksin, ia tidak memberikan jaminan 100% tidak akan dijangkiti COVID-19. Cuma jika anda masih lagi dijangkiti COVID-19 walaupun selepas mendapat 2 dos, ia tidak akan menjadi severe COVID. Ia tidak akan menjadi COVID yang akan menjadi lebih teruk, ventilator dan kesukaran bernafas dan masuk ICU dan sebagainya. Dan akhir sekali, Fazli Zai melalui sendiri pengalaman ini first hand, berada di luar, membuat kerja-kerja wartawan, kemudian positif, duduk di PKRC sewaktu Aidilfitri. Mungkin Fazli Zai boleh beri perspektif yang unik. Apa pesanan kepada rakyat Malaysia di luar sana dari dalam? Okey, bila sebut COVID-19 ni, mungkin ada segelintir orang memandang rendah apa itu COVID-19. Walaupun benda ni daripada Mac lepas kita lalui, namun benda ini kalau api dia kecil, mungkin dia boleh menjadi kawan, tapi bukan COVID-19 ini. Kerana daripada kecil itu kita perlu kekang dia daripada awal sebelum ianya merebak. Di mana kita, masyarakat di luar juga sebenarnya jangan ambil mudah dengan SOP yang telah digariskan. Walaupun dengan kes yang makin meningkat sekarang ni, kita perlu patuh dengan apa yang telah ditetapkan. Dan boleh kata apa yang paling penting,
kita perlu ingat, selain kita sayangi diri kita, kita perlu sayangi ahli keluarga kita dan apatah lagi petugas KKM yang telah bertukus lumus daripada setahun lebih menangani wabak COVID-19 ini. Jangan ambil mudah kerana wabak COVID-19 ini tidak mengenal umur, tidak mengenal usia dan tidak mengenal siapa kita. Dia dapat menyerang siapa sahaja. Jadi kita perlu jaga diri dan juga patuh SOP-SOP yang telah digariskan. Okey, Fazli Zai, saya mendoakan Fazli Zai dan juga semua di luar sana, semua yang positif berada di PKRC dan hospital di seluruh negara dikurniakan kesembuhan dengan secepat mungkin, insya-Allah. Fazli Zai, cepat kembali, kami memerlukan, tapi buat sementara waktu ini rehatlah secukup-cukupnya dan jaga kesihatan. Terima kasih Fazli Zai. Cerita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.